Selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 13. Tajuk kami pada hari ini adalah analisis komponen etika dan peradaban dalam konteks pembangunan Malaysia kini. Dalam video ini, kami akan membentangkan tentang komponen etika dan peradaban dalam konteks pembangunan Malaysia kini dari segi masyarakat dan demografi dan ekonomi dan pasaran. Masyarakat dan demografi bermaksud kajian statistik yang menerangkan tentang kelompok sebilangan manusia yang tinggal bersama-sama dan saling berinteraksi sesama mereka. Ekonomi pula bermaksud kawasan pengeluaran agihan dan perdagangan serta barang yang perkhidmatan oleh ejen yang berbeza, dan pasaran pula merujuk kepada pelbagai sistem institusi prosedur perhubungan sosial dan infrastruktur di mana berlaku jual beli pertukaran barang dan perkhidmatan yang membentuk sebahagian daripada ekonomi. Antara contoh aktiviti yang membuktikan bahawa perpaduan kaum di Malaysia masih berada dalam keadaan baik ialah rumah terbuka sambutan Hari Raya, Hari Deepawali dan Tahun Baru Cina, sambutan Hari Kemerdekaan dan aktiviti gotong royong di tempat tinggal masing-masing. Bagi memahami konsep proses hubungan etnik, tahap-tahap hubungan etnik bermula daripada hubungan yang terpisah iaitu segregasi hinggalah hubungan yang sebati iaitu amalgamasi. Segregasi ialah pemisahan antara kumpulan etnik daripada segi tempat tinggal, sistem persekolahan, kemudahan awam dan juga pengangkutan. Kesannya ialah akan mudahlah berlaku konflik dan juga pergaduhan antara etnik. Namun begitu, situasi ini hanya berlaku pada zaman pra-kemerdekaan di Malaysia. Akomodasi ialah apabila setiap kumpulan etnik menyedari dan juga menghormati nilai kumpulan etnik yang lain. Apabila A bercampur dengan B bercampur dengan C, akan terhasil A campur B campur C. A, B dan juga C merujuk kepada budaya. Di sini kita dapat lihat kelompok ini akan dapat untuk meneruskan identiti mereka yang berasingan. Di Malaysia, setiap etnik bebas untuk mengamalkan budaya masing-masing. Jika berlaku konflik, kelompok ini bersetuju untuk berhenti daripada konflik dan berinteraksi secara asimilasi ialah proses penyatuan antara kelompok-kelompok dari berlainan kebudayaan menjadi satu kelompok dengan kebudayaan dan juga identiti yang sama. Asimilasi budaya ialah apabila kelompok minoriti mempelajari budaya kelompok majoriti. Kita boleh ambil contoh masyarakat Baba Nyonya. Asimilasi struktur ialah apabila A bercampur dengan B bercampur dengan C, akan terhasillah A. A ialah kumpulan dominan manakala B dan C ialah kumpulan minoriti. Proses asimilasi di Malaysia memerlukan kepada interaksi yang erat antara ahli kumpulan etnik dan juga ia mengambil masa yang lama. Amalgamasi ialah proses penyatuan pelbagai etnik melalui perkahwinan campur. Apabila A berkahwin dengan B berkahwin dengan C, maka akan terhasillah D iaitu kumpulan yang baru. Masyarakat Portugis di Malaysia tidak lagi mengamalkan adat dan juga budaya masing-masing. Ini kerana budaya, amalan dan juga adat resam mereka lebih menyamai masyarakat Melayu. Bagi memupuk perpaduan rakyat, Malaysia mengutamakan konsep integrasi iaitu proses mewujudkan satu identiti nasional di kalangan etnik dari segi budaya, agama, sosial dan juga kawasan penempatan. Melalui integrasi, identiti setiap etnik dapat disubur dan juga dikekalkan walaupun menerima budaya tempatan dan juga sejagat. Hubungan yang rapat akan mampu untuk mengurangkan konflik dan mengutamakan persefahaman serta mewujudkan perpaduan antara pelbagai etnik. Kami telah menjalankan suatu kajian untuk menganalisis komponen etika dan peradaban dalam konteks pembangunan Malaysia kini. Kajian ini melibatkan 90 responden yang terdiri daripada 19 responden lelaki dan 71 responden perempuan. Kajian ini juga melibatkan responden yang terdiri daripada pelbagai bangsa secara keseluruhannya mewakili rakyat Malaysia, iaitu 61 orang Melayu, 3 orang Cina, 20 orang India dan 6 orang lain-lain bangsa. Responden yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 4 tahap pendidikan.
Soalan pertama yang dikemukakan ialah status perpaduan kaum dalam kalangan rakyat Malaysia pada masa kini. Majoriti menyatakan bahawa masih berada dalam keadaan yang baik. Soalan kedua ialah faktor yang menyumbang kepada perpecahan kaum di Malaysia. Majoriti memilih faktor menyentuh isu sensitiviti seperti keagamaan. Soalan ketiga ialah dasar manakah merupakan struktur terkuat dalam membina nationhood, dan majoriti memilih dasar kebudayaan kebangsaan. Soalan keempat ialah usaha untuk mengekalkan perpaduan kaum sebagai rakyat Malaysia, dan majoriti memilih setiap warga negara bertanggungjawab untuk terus mempertahankan kemerdekaan dan jambatan perpaduan yang ada dengan berpaksikan pematuhan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Soalan kelima tentang ciri-ciri penyatuan yang diimpikan oleh rakyat. Majoriti menjawab identiti setiap etnik disubur dan dikekalkan. Mereka boleh mempertahankan ciri-ciri keetnikan walaupun menerima budaya setempat dan sejagat. Saya akan menerangkan mengenai ekonomi dan pasaran. Kegiatan ekonomi pada zaman sekarang lebih tertumpu pada penanaman padi, pokok getah, sawit dan buah-buahan. Ini merupakan makanan dan keperluan asas untuk rakyat Malaysia. Berikutnya adalah pelancongan. Rakyat Malaysia dan pelancong asing gemar mengunjung ke tempat seperti Cameron Highland dan Langkawi. Ia merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan ekonomi Malaysia. Berikutnya adalah pengangkutan. Untuk bergerak ke mana saja, rakyat dan pelancong asing memerlukan pengangkutan untuk bergerak ke mana saja. Oleh itu, kereta api, bas, teksi atau Grab merupakan salah satu pengangkutan yang asas untuk rakyat Malaysia. Ini dapat meningkatkan lagi ekonomi Malaysia. Berikutnya adalah industri. Industri merupakan tunjang utama untuk meningkatkan ekonomi Malaysia. Ia boleh meningkatkan ekonomi Malaysia dengan mendadak. Cara meningkatkan ekonomi negara adalah dengan meningkatkan lagi sektor pelancongan dan meningkatkan lagi import dan ekspor dari luar negara. Okey, kita kembali lagi sekali dengan analisasi data, tapi kali ini ialah berkaitan dengan pasaran dan ekonomi di Malaysia pada masa kini. Okey, saya akan berulang. Kita ada 90 responden dan analisasi data ini adalah berdasarkan 90 responden itu, dan mari kita bermula. Untuk soalan 6, pada pendapat anda, apakah cadangan terbaik yang harus diambil oleh bank dunia untuk meningkatkan lagi ekonomi negara? Kita ada 4 pilihan dan majoriti telah memilih melaksanakan industri gantian import dan ekspor. Okey, untuk soalan ke-7, pada pendapat anda, apakah kaedah yang terbaik untuk dilaksanakan bagi pembangunan ekonomi di Malaysia? Dan majoriti telah memilih pembangunan teknologi, dan saya pun rasa pembangunan teknologi ini amat penting sejak dulu lagi. Untuk soalan ke-8, iaitu soalan terakhir, adakah proses pembangunan ekonomi akan membawa kepada perubahan sosial yang menyeluruh kepada masyarakat? Dan majoriti telah memilih ya. Positif pembangunan yang berunsurkan etika dan peradaban, peranan pelabur asing dalam mewujudkan pekerjaan dan mengurangkan kemiskinan di sebilangan negara. Kedua, peningkatan mobiliti sosial dan pengukuhan kelas menengah. Ketiga, peluang yang lebih luas untuk mendapatkan maklumat dan menyebarkan ilmu pengetahuan berkat teknologi baru, komunikasi dan maklumat. Keempat, komunikasi yang lebih mudah dan juga murah. Kelima, peluang yang lebih luas untuk manusia dari berbagai-bagai etnik, budaya, agama berinteraksi. Keenam, peluang lebih luas untuk menzahirkan simpati dan rasa keperimanusiaan mereka terhadap masa-masa berbagai jenis bencana alam dan tragedi buatan manusia di seluruh dunia. Dan ketujuh, penonjolan idea-idea dan amalan pemerintah yang baik seperti bertanggungjawab awam, peraturan undang-undang
dan hak-hak asasi manusia. Akhir sekali, penonjolan hak-hak asasi kaum wanita. Dari segi keburukan pembangunan Malaysia, pertama, kualiti alam sekitar yang semakin merosot sebagai akibat terlalu mementingkan faktor keuntungan. Pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbezaan ekonomi yang semakin melebar antara kawasan-kawasan negeri dan antara sektor-sektor ekonomi. Ketiga, pengabaian keperluan asas hidup di kalangan masyarakat termiskin. Keempat, pengangguran yang semakin memburuk dan jurang perbezaan pendapatan yang semakin melebar. Kelima, penyebaran budaya pengguna yang bertentangan dengan tuntutan nilai-nilai kerohanian dan moral yang murni dan merendahkan martabat keinsanan manusia. Keenam, kecenderungan pusat pengajian tinggi untuk memberi keutamaan kepada kursus-kursus ilmu pengurusan dan teknik dengan mengabaikan kursus-kursus ilmu kemanusiaan dan kemasyarakat. Ketujuh, pembanjiran maklumat yang tidak berguna. 8. Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah memanipulasi isu-isu demokrasi dan hak-hak asasi manusia untuk mendominasi politik dunia. 9. Pengantarbangsaan jenayah yang menyukarkan jenayah dibendung. Terakhir, penyebaran penyakit yang tidak dapat dikawal.